Hai guys, kami di Aman sangat memahami peranti yang mengatakan bahawa mereka memfokuskan perkara yang asas sahaja. Kami faham dan sememangnya ada permintaan untuk masuk dalam kategori seperti itu. Tapi ada masanya kami rasakan yang ianya cukup tidak masuk akal. Baiklah, ulasan ini berdasarkan pengalaman kami menggunakan peranti Samsung Galaxy A12 yang baru sahaja dilancarkan oleh mereka tahun ini. Pertama sekali, kami akan ceritakan sedikit mengenai penawaran Samsung kali ini, di mana ia didatangkan dengan spesifikasi kelas permulaan iaitu MediaTek Helio P35. Kami menerima variasi 4GB RAM dan storan dalaman 128GB agak cukup besar, tetapi mereka juga turut menyediakan variasi 6GB RAM. Dan Samsung ingin pengguna mereka menggunakan peranti ini dengan lebih lama apabila menyertakan memori sebanyak 128GB itu. Baiklah, pengalaman pertama yang kami harus kongsikan adalah bagaimana peranti ini kami rasakan masih lagi sesuai untuk digunakan pada masa sekarang. Dari segi penawaran perisian, ianya cukup lancar untuk kekal membuka aplikasi-aplikasi harian kami seperti Google Drive, Google Photo, aplikasi Google Keep untuk membuat tugasan harian. Malah jika anda perhatikan juga, pengalaman dengan sistem operasi yang ada pada peranti macam mereka adalah kelihatan lebih kurang sama sahaja. Melainkan dari segi kualiti yang ditawarkan pada skrin, sudah tentunya jauh berlainan. Namun jika anda ingin melihat tetapan yang sepatutnya ada, anda akan mudah menjumpainya. Dari segi aplikasi latar, jujur kami katakan ianya kurang memuaskan disebabkan selalu menutup aplikasi secara paksa. Malah baru sahaja membuka aplikasi tersebut. Walaupun begitu, Samsung turut menyertakan fungsi untuk membuka aplikasi secara serentak pada satu skrin, yang mana patut mereka tidak sertakan disebabkan kemampuannya tidak begitu lancar ataupun RAM yang tidak mencukupi, kerana anda patut mengambil 6GB RAM. Bercakap mengenai kelancaran peranti, kami ada cuba untuk memainkan pemuar yang intensif di sini. Berbekalkan spesifikasi yang kami sebutkan awal video tadi, anda mungkin dapat jangkakan prestasinya Asphalt 9 yang agak sedikit tersekat-sekat, apatah lagi memainkan PUBG Mobile yang memerlukan kuasa tenaga sehabis mungkin pada chip berproses MediaTek Helio P35 ini. Disebabkan ujian ini juga, kami terpaksa membatalkan niat untuk memainkan terus pemuar sehingga habis. Secara konklusinya, untuk pemuar seperti Candy Crush, Clash of Clans akan memberikan pengalaman yang lebih baik dengan suhu yang tidak begitu tinggi. Baiklah, kami dah ceritakan mengenai perisian terbina. Sekarang kita beralih pula pada kamera yang disertakan di sini. Kamera utama 48MP, 5MP ultra lebar, 2MP makro dan 2MP lagi adalah untuk portrait. Nombor yang tidak mengagumkan jika kami sebut saja. Tetapi hasil gambar yang diberikan kami lihat cukup baik jika menangkap gambar pada waktu tengah hari ataupun siang. Warnanya juga kami dapat lihat hasilnya adalah cukup baik sahaja, seperti tona warna hijau ataupun tona warna kulit itu sendiri. Dynamic range yang bagi kami agak cukup kurang, tidak begitu menarik. Namun jika anda menangkap gambar di waktu siang ataupun tengah hari, ia akan mengaktifkan mode HDR secara automatik. Tetapi di sini kami rasakan kadang-kadang ia agak sedikit menjengkelkan kerana anda perlu menunggu seketika untuk ia menangkap kesemua exposure yang dimahukan bagi mendapatkan hasil yang terbaik. Kelihatan di sini ianya agak hampir sama saja seperti tidak menggunakan mode HDR. Gambar ultra lebar tidak begitu banyak yang dapat kami cakapkan. 5MP bukanlah sesuatu yang kami mahukan, terutamanya apabila bercakap tentang kualiti keperincian. Yang bagusnya di sini, Samsung turut menawarkan pada peranti kelas permulaan. Kemudian untuk lensa makro, anda masih akan dapat menangkap gambar dengan seronok, melihat subjek di sekeliling anda dengan lebih dekat. Namun sekali lagi, 2MP tidak begitu memuaskan bagi kami sendiri. Apa yang pasti, kamera hadapan sebesar 8MP ini mempunyai masalah sedikit ketika menangkap gambar dalam keadaan cahaya yang kurang dan lensa yang tidak begitu berkualiti disebabkan oleh flare yang cukup teruk jika anda lihat pada gambar yang kami tunjukkan kepada anda sekarang ini. Baiklah, kami gunakannya dan mendapat masa penggunaan sekitar 8 jam bagi menghabiskan kapasiti bateri 5000 mAh tersebut. Ini termasuklah bermain pemuar dengan sekejap. Selain daripada itu, hanya menatal pada sosial media dan sedikit multitask yang cukup asas untuk kami lakukan. Dan kami tidak mempunyai masalah, melainkan prestasi yang sedikit jatuh apabila lama menggunakannya.
Mengecasnya juga akan mengambil masa yang agak lama, sekitar 2 jam setengah, kerana tidak menyokong pengecasan yang pantas seperti yang ada pada peranti kelas pertengahan ataupun peranti mature mereka. Pembesar suara yang agak bingit di telinga apabila dipasang dengan kuat, dan kami faham ia cuba untuk memberikan volume yang tertinggi. Kami yakin pembesar suaranya tidaklah begitu berkualiti, tambahan lagi dengan cara pasaan untuk menaikkan arah suara seperti itu. Security pula, ia turut memberi imbasan cat jari pada bahagian kanan. Security yang dapat menyakunci dengan agak cepat, namun kami juga mensyorkan anda gunakan imbasan wajah jika tidak kesempatan untuk gunakannya, kerana terletak pada sebelah kanan sahaja. Baiklah, Samsung Galaxy A12 ini dijual pada tanda harga RM799 untuk variasi 6GB RAM. Super peranti ataupun model A series yang dahulunya bermula pada harga RM499. Jadi apakah perubahan yang Samsung bawa sampai naik harga seperti itu? Kali ini mereka sudah pun mengumumkan peranti yang lebih mampu milik, iaitu Samsung A02s yang menggunakan perisian Android Go dengan One Core UI. Di situlah anda akan dapat lihat tanda harga yang lebih berpatutan daripada mereka. Seterusnya, range harga untuk peranti kelas permulaan Samsung adalah sekitar RM1,000, yang mana agak tinggi sebenarnya. Baiklah, harap itu dapat menjelaskan lagi cara Samsung menyusun harga jualan peranti mereka. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye!